Tak berapa nuk. Kau tengok bola. Mana tak sepak tu? Tengok sungguh dalam ngaji bodoh. Main bola pun bodoh juga. Tapi bila selawat tawadak. Syalala. Kopang. Pertama dia kata dalam maksud hadis itu Allah Ta'ala cabut malu. Orang sudah tidak malu dah hari ni. Pertama sekali orang tak malu dengan Allah. Orang tak malu dengan Allah. Kalau orang malu dengan Allah tentu penuh masjid. Tak kira malam Ustaz Mukhtar kau, Ustaz Yakub kau, Yakub Mukhtar, Mukhtar Yakub kau, tak kira. Bawa pasal kita malu dengan Allah Ta'ala. Menikmati rezeki nikmat Allah Ta'ala melimpah ruah. La tuhsuha, sehingga tak terhitung. Rasulullah semaya siapa bekok kaki. Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, bapa ya Rasulullah semaya siapa gitu mau sehingga bekok-bekok kaki. Sedangkan ya Rasulullah dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. Sedangkan Rasulullah kekasih Allah, Habib Allah, bapa siapa gini mu? Langsung Rasulullah kata, aku malu dengan Allah. Aku malu dengan Allah. Aku belum wafat, belum mati lagi, Allah Ta'ala janji dah syurga. Bui dah syurga kat aku. Belum aku wafat lagi, belum aku mati lagi. Aku terlampau malu pada Allah. Sebab itulah aku sujud dan rokok, sujud dan rokok, sujud dan rokok. Kita ni tuan-tuan yang belum tentu lagi syurga, makan nikmat Allah Ta'ala tapi tak malu sikit rabuk pada Allah Ta'ala. Dan kalau dengan Allah Ta'ala kita tidak malu, manusia setengahnya lebih malu kepada manusia daripada Allah Ta'ala. Sanggup pergi bawa bewah siapa kuantai, siapa aku kemame, apa? Pasal kita malu jemputan daripada saing kita kerja sama-sama dulu. Kenal lama. Kalau tak pergi jumpa malu. Lama ke dia tanya bapa tak mari gapo nak jawab ke mana. Tapi dengan Allah Ta'ala kita tak berasa malu. Bila jumpa dengan Allah Ta'ala esok, kita tak berasa malu. Lagu mana nak jawab depan Allah Ta'ala? Bapa yang mu tak pergi sedih. Sedekah orang panggil dah, aku royak dah. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Kalau mu nak berjaya dalam hidup, maka mu semayalah. Semaya yang seabad-abad sunnah Rasulullah, iaitu semaya Jumaat. Bapa mu tak pergi, tak berasa malu sikit rabuk. Lau yu'tal nas yad'uhum lad'a tamin dima'i rijal wa amwalihim. Seandainya manusia diberikan, diterima semua pengakuannya, tentulah ramai orang yang menuntut darah dan harta orang lain. Kalau pengakuan manusia ni serupa, diterima belaka, walaupun tak buat, tentulah ramai orang yang menuntut darah dan harta orang lain. Dia merasa lagu tu. Sebab itu di sini disusun beberapa tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Malam ni kita buat kesimpulan, adakah kita ini mencintai Rasulullah atau tidak? Yang pertama, mencontohi dan mengamalkan sunnah baginda. Bahkan orang-orang yang benar-benar mencintai Rasulullah SAW adalah orang yang mengikuti Rasulullah SAW secara zahir dan batin, serta selalu menyesuaikan perkataan dan perbuatannya dengan sunnah Rasulullah SAW. Menghidupkan sunnah dan mengikuti jejak langkahnya adalah bukti kecintaan kepada Rasulullah SAW, sebagaimana juga menjadi bukti kecintaan kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutlah aku, nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Kalau mu nak membuktikan bahawa mu cinta kepada aku, mu turut ke beri hak kusuk. Antara suruhan aku ialah supaya kata di awal tadi, iaitu Rasulullah SAW menyarankan supaya kita semaya di awal waktu. Rasulullah menyarankan kepada kita sunnahnya supaya kita semaya jemaah. Kerana dalam semaya jemaah ada konsep hablum minallah, hablum minannas. Mana dia hablum minallah? Ketika kita sujud dan rukuk pada Allah Ta'ala. Mana hablum minannas? Iaitu sesudah kita semaya atau sebelumnya, kita beramah mesra, berkasih sayang antara satu sama lain. Sebab itulah, kerana hablum minannas lah, maka sebab itu rakan-rakan kita daripada seluruh masjid-masjid berdekatan pakat mari belaka, kerana kita untuk mengagungkan kalimah Allah dan membesarkan Rabiul Awal. Nampak tuan-tuan? Kerana kita nak besarkan kalimah Allah, batu kita tak kira masjid mana gapo gini pun. Kerana kita satu wadah yang satu. Kita Nabi yang satu. Kita agama yang satu. Matlamat kita yang satu, iaitu mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu hamba berusaha untuk membawa pengkuliah-pengkuliah yang boleh mentarbiah, yang boleh membina jemaah, yang boleh menarik orang ramai, supaya anak mungkin kita ramai pakat mari semaya jemaah. Amo dengar, amo amati, bila dia bagus untuk dibawa, insya-Allah. Dan mengucapkan syabas dan tahniah kepada masjid apa. Kerana mendatangkan dengan pengkuliah-pengkuliah yang boleh menarik orang ramai. Walaupun amo tidak mari, tapi amo mengikuti perkembangan. Syabas dan tahniah. Itu juga adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Kerana sunnah Rasulullah ia tabligh, menyampaikan, balighu anni walau ayat, sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Mu tak pandai ngajar, mu tak pandai kuliah, mu tak boleh jadi tu imam, mu tak boleh jadi tu kebal, tapi mu gunakanlah kesempatan bagaimana nak menarik orang supaya orang mari rumah Allah Ta'ala, mari duduk di taman-taman syurga. Bagai-bagai kita boleh buat. Antaranya ialah kita gunakan WhatsApp. Kita maklumkan program masjid kita malam ni begian. Dilindungi, didatangi oleh 700,000 para malaikat. Orang yang berada dalam ilmu. Mungkin dalam ramai-ramai yang baca tu pun boleh sore, tak apa dah. Oh, muju kau tengok WhatsApp. Kau ingat kau nak pergi lain, malam ni ada orang ngajar malam ni. Ustaz begian. Itu juga merupakan sunnah. Dalam masa yang sama, orang pun tanya, kau tengok pergi mana kat tiap-tiap petang? Nak begitu? Kau pergi masjid? Tak ada. Dan mau pergi masjid mana? Oh, malam ni kau pergi masjid tu. Kau dia mau nak pergi boleh? Pergi sekali dengan kawan. Naik kereta kawan. Bagai-bagai. Fleksibel orang berdakwah, tuan-tuan. Itu juga merupakan satu sunnah. Jangan ingat kau bila sunnah ini tak pakai burning, pakai wasbah, patu. Itu jugalah sunnah. Tetapi nak rayaknya, luahnya sunnah Rasulullah SAW, benda yang menjurus ke arah supaya orang ingat kemati. Supaya makmur masjid. Supaya makmur taman-taman syurga. Fikirlah program yang menjurus ke arah biar orang ramai mari. Selagi tidak lari daripada sunnah Rasulullah SAW dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila orang sudah masuk masjid ramai mengikuti sunnah, secara tidak langsungnya bila berjamaah, maka sunnah-sunnah lain akan mendatang. Sunnah-sunnah lain akan mendatang. Antaranya ialah rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang. Bawa pasal dia sudah jadi jemaah kita. Dia sudah jadi geng kita. Dia sudah jadi rakan kita, sahabat kita. Padahal kita kenal mana dia? Kita kenal dalam jemaah sahaja. Kita memulakan persahabatan kita dengan kalimah la ilaha illallah. Dan kita akan berpisah juga dengan la ilaha illallah. InsyaAllah kita akan berada di aras
di padang mahsyar nanti, termasuk dalam 7 golongan orang yang mendapat aras di padang mahsyar nanti. Bayangnya di padang mahsyar, satu daripadanya ialah orang yang berjumpa kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Nampak tuan-tuan? Bukan kita nak suruh biar ada geng tak. Bukan kita nak main puak tak. Ikutlah benda lain, tetapi kita adalah di antara ahli jemaah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bila kita tak ada, biar orang merasai kehilangan kita. Kurang dah jemaah kita lah ni. Dah bulan lepas 2 orang meninggal. Selalu kalau dia ada, situlah dia duduk. Kalau dia ada, dialah siapa awal. Kalau dia ada, dialah je tukar tolong tok siap. Kalau dia ada, orang akan menyebut benda-benda yang macam tu, yang menyebabkan apa yang malaikat kata. Tengok orang membilang kebaikanmu di dunia. Bila kita berada dalam jemaah, sebab itu kita nak jadikan diri kita sedemikian rupa. Yang kedua, dapat kita simpulkan dengan Maulid Rasul ini sebagai tanda kita cinta dan kasih kepada Rasulullah, banyak mengingati dan menyebutnya, kerana orang yang mencintai sesuatu tentu akan sentiasa mengingat dan menyebutnya. Sentiasa ingat kepadanya merupakan sebab natijah cinta yang berterusan dan hakiki. Manakah sebab yang menyebabkan kita jadi cinta benar? Kalau keluar gini tak berapa. Tapi bila siapa mimpi pun mimpi ke dia, Gabriel kita kata, Allah kawan. Siapa mimpi nak ke dia? Oh, demo ni gila benar ni. Gila benar demo ke setahun ni. Siapa mimpi pun mimpi dia. Tanda demo nak benar, demo saya benar. Siapa dalam semaya pun sebut dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam semaya pun sebut dia lagi. Hak luar semaya tak royak lah. Nak royaknya apabila mu semaya tu pun sebut dia lagi. Itulah sebagai petanda aku sayang kasih dan padanya. Tapi bila mu tak semaya, saya mu tak berapalah mana. Pasal mu tak bawa masuk dalam mimpi. Sanda asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagai tanda kalimah Muhammad itu nak royaknya sayanya aku. Bagaimana manusia yang tidak sujud dan rokok kepada Allah Ta'ala, sudah tentu dia tidak akan melafazkan kasih sayang dia kepada Rasulullah. Itulah dia kata. Yang ketiga, dapat kita simpulkan Rabiul Awal sebagai tanda cinta Rasulullah, menyampaikan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Serta 3. Syutuk Allah Ta'ala selawat, para malaikat selawat, orang mukmin pun selawat. Hebat orang mukmin, boleh duduk sebarisnya para malaikat. Sebab itu kita disunatkan bangun mentazimkan, membesarkan. Kita pun amati
bait-bait syair yang disebutkan itu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, seterusnya tu. Bait-bait memuji Rasulullah. Lagi kuat, lagi hebat. Terdengar di aras, menembusi Baitul Ma'mur. Kerana Baitul Ma'mur serta dengan Kaabah. Apabila lafaz itu disebut dengan kerana Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah menembusi Baitul Ma'mur, dan para malaikat menanya siapa yang menyebut demikian itu, maka ada di antaranya yang kata itulah kekasih-kekasih Allah yang mengasihi dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni lawak. Tak berapa nuk. Kau tengok bola. Mana tak sepak tu? Tengok sungguh dalam ngaji bodoh. Main bola pun bodoh juga. Tapi bila selawat tawaduk. Syalala. Kopang. Masuklah ni kopang. Malam ni biasa apa seruk? Nak ayat. Tengok para zaman dulu. Allah la ilaha illallah. Setan takut. Sallallahu. Papung siapa dekat maraasnya. Oh tetap apa ingat. Tu lain. Bonjing kat tu email ya. Ayat gitu. Oh, kau benda lain, tugaknya lain, tugak Tuhan lah tahu. Bila selawat pakat tahu sorot nak gitu. Kita nak suruh biar Nabi ngaku kita umat dia. Panggil nak ayat wi. Kita kejumpa dengan orang yang belakang ni. Mak! Hei! Oh, warna dia mau sungguh. Gurau tu. Mak! Allah. Ini biar tak saya panggil ikut dia nak. Tengok mana? Oh, guru kita ke tu? Dengar lepas ni, pawak nak. Kok senyap je lah tu.